Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera diucapkan kepada anda penonton-penonton wanita hari ini. Salam penuh inspirasi kami ucapkan kepada anda semua. Kami harapkan anda dalam keadaan yang baik, sihat dan juga sejahtera. InsyaAllah, amin. Kita harapkan kebaikan juga tersebarkan untuk hari Rabu ini. Kita penuh semangat, kita berikan penuh senyuman untuk orang sekeliling kita. InsyaAllah kita pun akan rasa macam nyaman je untuk satu hari ini. Dan hari ini pastinya kita akan nak kongsikan pelbagai yang mungkin boleh memberi inspirasi, tips dan juga nasihat kepada anda. Tapi sebelum tu, kalau semalam, geng semalam diorang ada teka-teki. Ini saya nak kongsikan juga lah kepada Fatin dan juga penonton. Tadi kan Fatin, penerbit kita, dia cakap dia ada teka-teki. Tapi teka-teki yang diberikan tu saya tak dapat nak kongsikan jawapannya. Jadi kami nak minta bantuan anda penonton-penonton wanita hari ini untuk sama-sama kita berinteraksi. Tapi dengan syarat, jangan Google. Jangan Google. Ini teka-tekinya yang kami nak anda bantu kami untuk berikan jawapan kepada penerbit kami hari ini. Soalan dia, haiwan apa yang ada 2 huruf? 2 huruf je. Haiwan apa yang ada 2 huruf? Okey, kalau dah tahu anda boleh kongsikan jawapannya di Facebook WHI TV3. Tapi janganlah Google. Kalau Google kita orang pun tahu jawapan. Dan dari masa ke semasa akan terus kami kongsikan jawapannya kepada anda. InsyaAllah. Dan kita tak sabar sebenarnya tunggu jawapan sebab kami berdua pun tak tahu apa jawapannya. Tapi sebelum kita nak kongsikan apa topik kita hari ini, kita nak kongsikan terlebih dahulu kompilasi TikTok orang ramai. Jom kita saksikan. Silakan. Ada muka kau. Kalau aku ni jadi mak mentua kau, bukan tangan je aku bagi tau. Ni, tumit kaki ni singgah kat muka kau. Dah sasah budak-budak tu cucu-cucu dia. Darah daging dia. Yang kau lempang budak-budak tu kenapa? Kalau aku ni, awak bahan dengan cucu aku nak ingin juga tau. Mama, yang mama nak baking sangat setempang tu kenapa? Apa masalah aku nak beli baking setempang tu? Dan memang salah kau. Kau ingat, setempang tu sesaja nak lempang muka kau. Kau ingat lempang muka orang tu hobi ke? Goyang-goyang. Kita pun goyang dengan lagu tu. Saya kira penonton pun bergoyang-goyang di rumah untuk sama-sama kita dengarkan apa topik yang nak kita bawakan pada hari ini. Kalau selalu hari Rabu kita kongsikan tentang isu semasa. Tapi ini juga antara isu-isu lah yang dari masa ke semasa. Seringkali dibincangkan di meja makan, di kedai kopi dan juga kadang-kadang sekarang ni dalam WhatsApp group. Itu pasti. Tentang jiran. Jiran ni kita jadikan kawan ataupun lawan sebenarnya. Betul. Tadi kalau saya kongsikan di Instagram saya, kawan, lawan ataupun sederhana, ramai yang vote untuk sederhana. Maksudnya dekat sini kita tak boleh nak berlebih-lebihan ataupun kita tak boleh nak macam buat hal sendiri kan. Sebab apa, kalau kita tahu kita hidup berjiran ni kadang-kadang dia sebahagian daripada keluarga kita. Betul-betul. Jadi bagaimana sebenarnya untuk kita, kadang-kadang mestilah ada isu juga kan antara kita dan juga jiran. Bagaimana untuk kita menyelesaikan dengan cara tidak menyinggung ke mana-mana pihak. Saya suka mengambil pendekatan bahawa kita perlu sentiasa mengenali dan juga berbaik dengan jiran tetangga kita. Macam Fatih katakan tadi, jiran ini juga ibarat keluarga kita. Apatah lagi kalau bagi anda yang mungkin tinggal berjauhan dengan keluarga, kalau sakit, pening, dalam keadaan kecemasan sebagainya, kita juga memerlukan bantuan daripada jiran tetangga kita dan juga kematian. Ini nak kita kongsikan bersama dengan anda penonton, kerana ada juga dalam kalangan anda penonton yang sememangnya mempunyai komuniti kejiranan yang sangat akrab, sangat kuat. Kita juga pernah panggil ke Wanita Hari ini beberapa kali kumpulan-kumpulan kejiranan memasak, mereka sama-sama buat craft dan sebagainya. Anda boleh juga kongsi
kongsikan komen dan juga pendapat anda jika anda ada aktiviti-aktiviti yang anda sering lakukan bersama dengan jiran-jiran anda. Contoh pergi rombongan sama-sama. Marhaban. Marhaban sama-sama. Kemudian masak sama-sama. Ataupun mungkin daripada kisah jiran ini, anda sebenarnya mungkin mendirikan rumah tangga bersama dengan anak jiran itu dan menarik. sebagainya. Okey, kami nak terus dengarkan pendapat dan juga komen anda mengenai topik kita pada hari ini. Dan kongsikan di Facebook kami, insyaAllah kita akan panjangkan. Kita pun nak tahu juga apa agaknya mungkin peristiwa ataupun kenangan manis anda bersama dengan jiran, pergi holiday sama-sama ke ataupun balik masak sama-sama ke. Ayo kongsikan di Facebook kami. Kita nak berehat seketika, kembali selepas ini di Wanita Hari Ini. Wanita Hari Ini. Wanita Hari Ini. Masih lagi bersama kami dan seperti yang kami dah kongsikan tadi berkenaan dengan topik jiran, kawan atau lawan. Hari ini kita nak bincangkan, kita nak perincikan apa sepatutnya ataupun peranan sebagai seorang jiran untuk kita lebih bermuafakat, lebih ada kefahaman yang tinggi berkenaan dengan situasi ataupun keadaan jiran kita tu. Betul tu. Di mana sebenarnya titik tengah yang perlu kita cari dalam konsep kejiranan ini, sebab lanskap kehidupan dah pun berubah. Kalau dulu kita di kawasan kampung duduk, memang kita kenal orang kampung sebelah pun. Betul. Cik PA, Cik Lija, anak dia nama Ahmad ke Ali ke Fatin kan. Tapi kalau di dalam perubahan lanskap kehidupan hari ini, mungkin ramai juga dalam kalangan kita ini yang tak kenal pun jiran rumah sebelah kita. Maklumlah duduk di apartmen ataupun kondominium. Tapi hari ini kami nak kongsikan kepada anda sejauh mana kepentingan untuk kita mengenali jiran tetangga kita dan bagaimana pula untuk kita mencari titik tengah itu antara jiran ataupun lawan ini. Sikap toleransi dan sebagainya nak terus kita kongsikan bersama dengan anda penonton. Di sebelah saya kita bersama dengan Puan Azimah Ramli. Apa khabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih. Dan juga kita bersama dengan Profesor Madya Dr. Salasia Hanin Hamzah selaku peneraju Kluster Penyelidikan Warisan dan Masyarakat Madani UKM. Sihat, Prof? Alhamdulillah sihat. Baik. Saya kalau dapat jiran macam Prof ni tersenang. Jadi seronok rasa. Lagi-lagi kalau petang-petang masak hantar. Okey. Kita bercakap tentang jiran ini. Setiap daripada kita ini hidup berjiran. Tapi bagaimana kita menyesuaikan diri ataupun kita memahami tentang keadaan kawasan sekeliling kita ataupun masalah dan juga profil jiran-jiran kita. Ini Prof mungkin sebagai pembuka tirai perbincangan kita pada hari ini. Apa yang perlu kita fahami tentang konsep jiran itu sendiri? Okey, terima kasih. Sebenarnya ya, kalau kita bercakap tentang konsep jiran, jiran ni macam sebelum tadi kita bersiaran pun kita dah sebut, jiran ni adalah orang yang sangat penting dalam hidup kita. Dia dekat dengan kita sebenarnya macam keluarga. Sebarang kadang-kadang keluarga lebih jauh, jiran lebih dekat. So konsep jiran ni kalau dalam Islam memang dia ajar suruh kita berbuat baik dengan jiran. Walaupun dia membuat jahat dengan kita, kita kena balas baik juga. Itu konsep dalam Islam lah. Dan dalam berkaitan dengan jiran ni, dia ada beberapa hak yang perlu kita tahu. Itu titik tengahnya. Itu titik tengah yang perlu kita tahu. Pertama, hak keamanan. Hak keamanan tu maksudnya bila kita duduk berjiran dengan dia, kita rasa tenang. Kita rasa aman. Kita jauh dari bising-bising dan gangguan yang boleh menjejaskan kesejahteraan kita kan. Okey, itu hak keamanan. Yang kedua, hak kasih sayang. Kita berjiran tak boleh berlawan, tak boleh bergaduh, mesti memberikan kasih sayang, beri perhatian kan. Sekarang ada banyak kes sebenarnya Fatin, kalau kita tengok Fiza, Fatin kalau kita tengok hari ni, sebenarnya jiran ni merupakan satu faktor yang sangat penting dalam kebahagiaan kita. Malah kalau boleh kita kata sebenarnya kalau kita dapat jiran yang tak baik, kita boleh menjejaskan kebahagiaan hidup kita. Sebab tu bila kita nak pilih nak beli rumah, kalau saya lah nak beli rumah, saya tengok dulu siapa jiran. Tengok dulu, kena study sikit-sikit. Tapi saya baca pula kita tak boleh pilih siapa jiran kita sebab kadang-kadang kita beli rumah, beli nombor kan. Saya tanya kat pemaju. Saya tanya kat pemaju ni siapa lebih kurang kan latar belakang dia. Ya, sebabnya kalau kita dapat jiran yang baik, hidup kita akan bahagia sebab dia tidak mengganggu kita. Kita boleh bertukar-tukar pendapat, kita boleh tukar-tukar makanan kan. Rumah kat sebelah rumah kosong lagi ke? Tak ada.
lah kan dia lagi. So itu antara hak-hak yang perlu dijaga. Jadi kalau kita lihat hak ni yang perlu kita jaga. Hak memberi bantuan. Kalau ada jiran yang misalnya ada jiran yang sangat baik kan bila masa COVID hari itu kan masing-masing memberikan perhatian, memberi sokongan. Ada jiran yang suami meninggal so dia memberikan moral support. Kadang-kadang bila orang baru meninggal kan keluarga datang awal-awal je kan. Tapi jiran lah sebenarnya sampai ke malam, sampai seminggu, sampai sebulan. Tapi kita tak nafikan dalam berjiran tu rezeki. Sebenarnya jiran tu adalah rezeki Allah bagi jiran yang baik, alhamdulillah. Tapi rezeki Allah bagi jiran tak baik, itu kita kena fikir macam mana kita nak solusikan. Itu kejap lagi kita akan selesaikan solusinya. Itu antara hak dan juga bagaimana peranan lah kan. Tapi kita nak tanya juga kepada Puan Azimah. Puan Azimah duduk di taman. Ya, taman. Bagaimana agaknya konsep kejiranan ataupun situasi di kawasan kejiranan tu? Kejiranan saya ni dia tak ramai sebab kawasan dia memang kawasan yang kecil je. Jadi agak sunyi dengan jiran. Okey. Tapi memang Puan Azimah sendiri mengenali ataupun tidak jiran-jiran di sekitar rumah? Sebab saya masuk rumah subsale. Jadi rumah semua dah ada orang. Cuma saya dapat kenal 1-2 jiran je lah. Tapi selalunya kalau kejiranan ni dia akan add dalam grup Tak WhatsApp. ada. Grup WhatsApp. Itu kawasan perumahan baru. Faham. Saya cari juga grup WhatsApp tapi memang tak ada. Belum sempat lagi Belum buat sempat housewarming. Betul. Jadi bila Puan Azimah bercakap macam belum sempat berkenalan juga, ini juga yang ada isu yang timbul tular satu ketika dahulu. Mungkin sebelum mengetahui tentang latar belakang jiran kita, keadaan tertentu, mungkin kita tak tahu apa tindakan yang harus kita lakukan. Mungkin ketika itu mungkin Puan Azimah boleh kongsikan sedikit ceritanya. Sebelum ni saya tak tahu masalah jiran saya. Jadi saya pada satu hari jiran saya buat bising. Dia dah mengganggu saya punya ketenteraman. So saya takut sebenarnya sebab tu saya buat report polis. Lepas polis datang, polis cek semua, lepas tu baru saya tahu keadaan jiran saya yang sebenarnya. Okey. Dan mengetahui keadaan jiran itu apa agaknya tindakan Puan Azimah sendiri? Saya rasa saya selaku jiran yang muda, paling muda saya rasa dekat kejiranan tu, saya kena jugalah bantu jiran saya yang agak berumur lah sebenarnya. Okey. Ini Prof mungkin kita nak kongsikan tadi. Kita cakap kalau kita masuk universiti awal-awal tu kita panggil apa tu saya dah lupa. Orientasi tu ada minggu orientasi. Dalam minggu orientasi tu kita akan ada saya kenal dan kita akan orang kata ketahuilah bagaimana sikap rakan-rakan kita dan sebagainya. Saya kira kalau kita pindah masuk ke kawasan kejiranan yang baru, kita juga perlu ada orientasi sebegitu. Dan apa yang berlaku pada Puan Azimah ini mungkin juga berlaku dalam kalangan masyarakat kita. Perkara yang tak diduga dan saya kira Puan Azimah pun tidak mahu mengambil tindakan sebegitu kalau kita dah daripada awal mengetahui tentang latar belakang jiran tersebut. Penting ataupun tidak sebenarnya untuk kita kenal profil jiran-jiran di sekeliling kita ini. Itu sangat penting. Macam Aziz cakap tadi, WhatsApp group memang penting. Kalau ada apa-apa, kadang masuk yang hari ni saya nak bersiaran kat TV3, saya masuk dalam WhatsApp group. Jiran-jiran saya. Mutiara Villa. Mutiara Villa. Kalau masak lasagna hantar sikit. Saya memang sebab kejiran saya tak ramai. Sebab tu saya kata tadi kan sebenarnya Fiza ni sebenarnya rezeki. Jadi saya dapat jiran saya dalam 44 rumah je. Kat situ semua orang hebat-hebat lah pada saya kan. Jiran saya banggalah dengan jiran saya. Mufti wilayah pun jiran saya kat situ. Ramai pensyarah-pensyarah. Tapi sebenarnya kan kalau kita tengok memang sebenarnya anugerah tu memang rezeki. Jadi memang kena berkenalan pun. Walaupun kita sibuk, kita cakap pasal orang pekan kan, orang bandar. Memang tak sempat pun Fiza, saya pun kadang tak sempat nak jumpa jiran. Tapi kita kena buat aktiviti bersama. Contoh kami, kalau hari raya ada sambutan hari raya, kadang-kadang ada main menu, ada potluck. Jadi kami ambil kesempatan tu kadang-kadang buat persembahan kanak-kanak kan. Ada. Lepas tu nanti ada hadiah untuk anak-anak kecil-kecil, ada duit raya, lepas tu makan sesama. So sangat happy lah. Betul. Maksudnya hiduplah kawasan kejiranan tu kan. Sebenarnya ada ni juga
Pengalaman confession. okay. Saya pun tak kenal jiran di rumah saya, bukan di rumah mak saya, tapi di kawasan rumah saya. Sebab saya tinggal di apartmen. Jadi kadang-kadang saya pergi kerja, jiran belum buka pintu. Kalau dah ramai orang susah sikit Fiza. Kan. Kalau semua orang tak kita nak kenal semua kan. At least kita tahu sikit-sikit pun tak apa kan. Jiran depan je lah saya kadang-kadang hi anak dia macam tu. Okey, itulah antara senario kalau kita duduk di rumah apartmen ataupun kondo. Okey, ini daripada Izu Wana Darias. Komennya, saya tak pandai bergaul, bukan tak nak berkawan dengan jiran, tapi saya lebih selesa bila jiran tak ada saya keluar. Oh, saya lebih selesa bila jiran tak ada saya keluar. Jiran ada saya tak keluar. Tapi kalau tak dapat elak, saya cuma mampu senyum-senyum, angkat tangan, angkat kepala gitu je. Nak bersembang memang tak reti, takut tersilap dekat mana-mana. Tapi alhamdulillah jiran-jiran saya baik, termasuk pembantu rumah jiran pun insya-Allah baik dan sangat ramah. Alhamdulillah. Tapi jadi persoalan saya sendiri, adakah saya dikategorikan sebagai jiran tak baik? Allahu. Okey Prof, kejap lagi kita akan jawab. Kita nak dengar juga kata orang ramai berkenaan dengan topik kita hari ini. Saya pun tak kenal jiran saya. Saya jiran tak baik. Saya jiran Jiran ni utamalah daripada keluarga kan, sebab jiran ni sebelah kita. Kalau keluarga ni kadang jauh, jadi jiran ni penting untuk kita. Jadi kalau ada masalah, ada apa, kita kena, orang kata tu, masuk tinggal kanan, keluar tinggal kiri. Kita tak boleh nak ambil hati. Sakit hati pun kita kena cool. Macam tu lah. Yang penting kita kena tahu jiran tu, kita nak tahu hati dia, kita pun nak tahu hati kita. Kalau jiran tu dia macam tu, kita jangan usulkan selalu benda-benda yang dia tak suka. Kita kena tahu baik buruk apa yang dia tak suka. Kadang-kadang kita ada masalah, orang pertama kita akan cari adalah jiran. Sebab dia paling dekat dengan kita. Sebagai contoh, ada kebakaran ke, ada kecurian ke, kita akan cari jiran dulu. Macam kita biasa nak pergi bercuti ke apa-apa pun kena cakap dengan jiran lah. Takut ada orang cari ke, takut ada apa-apa kan. Macam contohlah sekarang orang hantar barang lah, postage ke apa kan. Jiran juga akan tolong kita. Jarang, biasa orang bekerja tak ada kat rumah. Apa-apa jiran akan call kita, okey kita ada minta tolong ke apa. So okey. Alhamdulillah sini semua okey. Bagi kehidupan seseorang itu, berjiran memang penting. Apa satu tugas, kerja, tak berjiran memang tak akan berjadi. Dengan jiran sebelah rumah ni kadang-kadang ada jiran yang dengan kita, tapi ada jiran yang lain boleh ambil perhatian pada kita. Itu kejiran yang mana kita pernah berlaku benda macam ni. Alhamdulillah lah kejiranan kita, kesusahan kita, apa masalah, jiran yang akan membantu. Ini saya kira jiran-jiran yang menjadi idaman semua. Kan, yang memang sangat kuat ukhuwahnya, yang sama-sama melakukan pelbagai aktiviti. Dan saya kira mungkin kita generasi muda, kena lebih lah kan. Ringan mulut. Mengubah minda kita ni. Betul. Sebab kadang-kadang kita rasa tak nak campur dengan orang. Hakikatnya kita perlu berkawan dengan jiran kita. Tapi kalau bercakap mengenai buka minda ni Prof, kita tak boleh nak samakan taraf pemikiran orang kan. Kalau mungkin duduk di sekitar tempat tu, kadang-kadang ada juga isu najis kucing, buang sampah daripada atas ke bawah, ataupun bukan nama sebenar ke? Bukan nama sebenar, bukan. Ataupun mungkin jiran yang pinjam apa-apa sahaja dengan jiran je dah jadi kebiasaan. Mungkin kan. Ini sikap ke, ini dah menjadi budaya hidup kejiranan ke, bagaimana Prof? Itulah sebenarnya saya suka soalan yang dikemukakan tadi tu. Kalau dia kata dia senyum je kat jiran, it's okay. Kalau kita tak ambil tahu sangat, kita jumpa dia, maksudnya dalam Islam kan dia kata man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyuhsin ila jarihi. Siapa yang beriman dengan Allah dan hari kiamat, maka buat baiklah dengan jiran. So senyuman itu sedekah. Senyuman itu adalah satu kebaikan. Jadi kita tak sempat masa kan nak bertegur siapa, sibuk. Kadang balik pun keluar pun dah pagi sangat, balik pun dah malam. So sekali-sekala senyum je pun okey. Tak nak orang nampak pula kita dalam keadaan yang tak bersiap tu lah. Okey. Tapi kan kalau dalam Islam juga kan, Nabi pun pesan juga, dia kata kalau kita ni nak masuk syurga, kita kena buat baik dengan jiran, tapi kita tak akan masuk syurga kalau kita menyakiti jiran. Menyakiti jiran. Saya suka tadi pasal najis kucing tu kan. So kalau kita nak bela kucing okey, tapi janganlah mengganggu jiran. Pula-pula kan bila najis dia tu, dia jatuh dekat rumput kapet. Macam mana nak bersihkan pun payah, dia melekat kan. Nak tunggu dia kering pula baru kita nak buang. Jadi sebenarnya saya nak wawarkanlah pada masyarakat di luar sana, kita kena menjaga hidup kejiranan, kena jaga hak. Yang saya penting saya nak kongsi kat sini tentang empathy. Empathy tu saya rasa ramai orang tak berapa memilikinya. Empathy tu maksudnya kita duduk dalam situasi orang tu.
kalau kita ni bela kucing, kita rasa macam mana kalau kita ada jiran yang bela kucing tapi kucingnya tu buang najis depan rumah kita. Macam mana kita rasa? Ataupun orang tu buang sampah depan rumah kita, macam ni kita rasa. Empati ni kita duduk dalam situasi orang itu. Jadi tak perlulah, kalau macam kes Aziz pun kan, tak perlulah kita nak menegur dia. So kita faham memahamilah toleransi kan, macam tadi tu kan yang kita sebut dalam perbincangan kita. Kiranya Prof dapat menjawablah soalan daripada rakan kita di Facebook tadi tu. Senyum tu tak salah kan. Jangan risau, anda bukan jiran yang tak baik. Dah senyum dah. Senyum dah pun sedekah juga kan. Okey, baik. Mungkin Aziz boleh kongsikanlah juga kepada penonton, bila bercakap tentang sebagai jiran yang muda, macam tadi cakap pun masuk beli subsale, jadi mungkin orang lain tu dah ada kelompoknya tersendiri, dah tahu dah orang kata faktor personality jiran. Tapi sekarang ni selepas berlakunya peristiwa tersebut, ada tak Aziz merasakan perlu untuk Aziz lebih mesra dengan jiran-jiran ataupun nak buat satu majlis ke bersama-sama, nak mengenal hati budi ke, pergi kenduri ke, ada tak? Ada. Saya ada cakap kat suami, apa kata kita buat makan-makan, kita panggil jiran kita. Kita panggil semua jiran, kita kenal jiran kita. Sebab sebelum ni kita tak sempat nak kenal. Suami, lepas tu saya ada cakap juga yang kita sebab sekarang ni jiran paling sebelah yang kita bermasalah. Jadi sepatutnya kita lebih betul-betul lah, kita kena faham. Bertoleransi macam kita ambil di tengah tadi, bertoleransi. Kadang-kadang walaupun kita tinggal di kawasan kejiranan yang mungkin ada pelbagai bangsa dan sebagainya, kita boleh juga buat macam majlis hari raya ke, betul tak kan? Majlis hari jadi ke, boleh jemput kan? Okey. Mungkin Prof nak kongsikanlah juga Prof, bagaimana sebenarnya kalau kita cakap tadi tentang kita cuba nak memahami nak mencari tolak titik tengah dan toleransi, tetapi kadang-kadang ada juga jiran kita ni yang memang bermasalah. Contoh, dia dah tahu dah jiran-jiran tetangga dia mungkin terdiri daripada warga emas ataupun ada rumah yang mungkin baru melahirkan bayi dan sebagainya. Dipasangnya muzik kuat-kuat. Kalau main mercun sampai jam 2-3 pagi dan sebagainya. Tapi kita dah cuba tegur, tak boleh. Apa yang kita boleh lakukan sebenarnya, Prof? Okey, soalan ni memang bagus ni, rasanya memang bantu ramai orang kat luar sana tu kan. Sebab tadi empati lah tadi tu. Sebab tak cuba memahami situasi orang lain. Kalau tua tu nak tidur cepat, kalau baby tu dah tidur kan, kalau baby tidur kan tersantak-santak, terjaga, lepas tu ambil masa pula nak tidur, nanti mak yang jaga tak cukup tidur, esok nak kerja. So sebenarnya bila kita ada jiran yang menjadi satu ujian dalam hidup kita, kita kena berusaha untuk mengatasinya. Okey, yang pertama tu kalau berani tegur, ada berani ke orang kata nak tegur ni kan, kadang-kadang orang kata kalau tegur tengok-tengok nanti jadi bergaduh pula kan. Jadi kalau dah tegur tu, kalau tak boleh doa pada Allah. Kita minta doa, ya Allah tolonglah bukakanlah pintu hati dia supaya dia berlembut dengan kita kan. Tu jangan lagi nak mengumpat-ngumpat. Isu mengumpat ni pun satu hal juga, memfitnah mengumpat. Dia buat grup lain. Ya, betul dia ada grup tepi kan. Jadi mengumpat semua ni memberikan kesan yang negatif. So misal kata kita dah cakap, kita dah doa, tapi tak okey juga, kita tak ada pilihan, kita pindahlah. Pindah tempat yang lebih baik kalau kita mampu berhijrah. Kalau kita mampu, dan ada satu lagi kaedah, kita doa supaya dia yang pindah, kita yang maintain kat situ. Jadi itu antara kaedah-kaedah yang kita boleh lakukan lah kan. Sebab takkan kita nak, kalau dah kita nak tegur, takkan kita sanggup nak menghadapi sampai, sebab saya kata jiran ni perjalanan hidup kita panjang kan. Jadi kalau kita beli rumah tu masalah kalau kita sewa rumah tu bolehlah pindah kan. Kalau kita beli rumah tu memang kena mengadap je. Tapi kan kalau misal kata memang kita banyak duit, kita boleh jual rumah ni, kita beli rumah lain kan. Amin. Upgrade kan. Itu antara solusi lah. Prof kosong ingat tadi. Tapi kita orang rumit lah. Okey, Prof, kita dah menjawablah sedikit sebanyak antara permasalahan yang berlaku dalam kejiranan ni. Kejap lagi kita nak sambungkan lagi antara masalah-masalah lain, Prof. Tapi sebelum tu, ini salah satu yang mungkin memberi inspirasi kepada perumahan ataupun kejiranan berkenaan macam mana muafakatnya jiran-jiran ini mencantikkan kawasan rumah mereka. Jom kita saksikan video ini. Silakan. Benarlah kata pepatah, jangan menilai sesuatu hanya daripada luarannya sahaja. Siapa sangka di sebalik sebuah flat lama tersembunyi dekorasi yang cukup indah dan memukau buat sesiapa sahaja apabila mula melangkah masuk ke ruangan lift perumahan bangsa yang terletak di pandan utama Ampang, Kuala Lumpur ini.
Bagaikan lobi hotel dengan warna dan dekorasi berlainan di setiap tingkat, Setiausaha Badan Pengurusan Bersama Mazilah Abdul Jalil berkata, transformasi yang dilakukan ini merupakan hasil kerjasama antara Persatuan Penduduk ketika pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP pada Mac 2020. Masa tu penduduk pun tak boleh nak pergi mana-mana. So diorang pun fikir-fikir pada tak ada pergi mana-mana, tak boleh buat apa-apa. So diorang seorang-seorang bagi idea. Dia bagi idea kata nak buat macam ni. Lepas tu dia tanya kita orang, boleh tak kalau macam tak ada buat apa-apa ni, kita nak renovate sikit lah. Buat gitu-gitu. Lama-lama benda-benda ni dia dah ikut tingkat-tingkat dia jadi ikutan setiap tingkat. Bermula pada tingkat 10, lepas tu kita buat di bawah, kita punya lobby, lepas tu di setiap tingkat semua ikut. Kerjasama ni wujud mungkin macam sebelah pihak dibuat dulu. Yang ini tak nak buat lah, contoh lah. Tapi bila dia tengok yang ini dah buat, okey juga idea dia sebenarnya. So jadi ikutan pada yang lain. Bila jadi ikutan yang lain, lama-lama pun jadi kejiranan tu lagi rapat. Jadi rapat, lepas tu yang dah macam adik-beradik lah. Senang cakap, itulah. Lebih menarik lagi, penduduk juga sanggup mengeluarkan modal sendiri dan bersama-sama menyumbang tenaga pada setiap hujung minggu bagi membersihkan dan mengekalkan amalan ini di kawasan flat tersebut. Tiap tingkat ada ambil bahagian lah. Lepas tu diorang punya collection pun ikut bergantung pada tingkat masing-masing. Macam kita tak ada paksaan, kau nak bayar berapa tak ada. Lepas tu kalau macam diorang macam tak ada duit nak bagi, tapi dia curahkan tenaga. Dia bantu buat apa-apa yang patut, kita tak kisah. Janji semua-semua kita bekerjasama. Bila hari cuti, diorang tak ada pergi mana-mana, masing-masing akan bersihkan lah diorang punya depan lift ni kan. Dia macam tiap-tiap tingkat tu ada wakil satu ketua. Ketua tu akan kata, okey, minggu ni kita kemas depan lift. So, diorang akan ramai-ramai kemas lah. Macam tu lah, gotong royong sama-sama kan. Dah jadi satu keluarga. Kita pun tak ada macam berpuak-puak lah. Kau ni, aku ni tak ada. Semua kerjasama. Ibarat peribahasa, bulat air kerana pembentung, bulat manusia kerana muafakat. Semangat kemuafakatan kejiranan penduduk di sini dalam mengubah mentaliti kehidupan di rumah bangsa sememangnya wajar dicontohi oleh semua pihak. Seronoknya kan? Dan inilah kita akan cakap tadi tentang muafakat yang membawa berkat. Ukhuwah tu penting sebab macam tadi Prof dah katakan dari awal tadi juga kita kongsikan bahawa kita suka ataupun tidak, kita memang mempunyai masa yang lebih lama dan panjang bersama dengan jiran-jiran kita. Apatah lagi, bukan waktu gembira je, tapi juga waktu duka kalau berlaku kematian, kesakitan dan sebagainya. Okey, nak tanyalah kepada Aziz. Aziz kabarnya orang Kelantan kan? Yes, mungkin Aziz boleh kongsikanlah pengalaman kawasan kejiranan di kampung Mak. Mungkin ada perbezaan je kan dengan kita kat sini? Sangat beza. Seronok sangat duduk kampung sebenarnya. Semua benda kita buat sama-sama. Okey. Kalau contoh kenduri, tak perlu kita nak ada catering semua tu. Sama-sama jiran, kita sama-sama masak. Seronoknya. Sampai ke malam kita boleh masak sama-sama. Ya ke? Seronok betul. Dan ini sebenarnya saya boleh relatekan dengan Mak Itun. Mak Itun pun cakap dia setuju duduk kampung dengan duduk flat tak sama. Saya pernah duduk flat sebelum ni, duduk taman kena banyak mengalah. Kalau duduk kampung ni mungkin lebih seronok kan. Kalau tak banyak mengalah ni nanti orang tak suka. Betul. Ini Mak Itun cakap lah. Okey, dan mungkin kita nak tanya kepada Prof juga. Situasinya sekarang ini kan bukan sahaja yang duduk di flat ke di kawasan mana-mana, tapi ini sebenarnya disebabkan sikap. Kadang-kadang kita belajar tinggi pun tapi kita tak ada empathy. Kadang-kadang jiran tu sebelah rumah je, tapi jiran tu ambil sikit je tanah untuk parking sekejap. Dia tulis je note. Instead of dia nak ketuk pintu dan juga cakap. Ini sebenarnya apa? Sikap pentingkan diri sendiri ke? Sikap menunjukkan egois ke? Bagaimana Prof? Itu betul. Saya setuju sangat sebab dia memang bergantung kepada sikap seseorang. Sebenarnya macam kita kata tadi kan, sesiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah dia buat baik dengan jiran dia. So buat baik dalam konteks tu, janganlah kita tegakkan keegoan kita. Alah sikit aja. Mana tahu dia nak masuk rumah tu nak letak sekejap. Dia ada urgent benda. Dia kena baik sangka juga dengan jiran-jiran ni sebenarnya. Ya, jangan cepat nak menghukum, jangan cepat nak melata. Tapi kunci dia sebenarnya untuk kita tak nak macam ada masalah dengan jiran, kita sayang je mereka. Sebenarnya kalau kita sayang dengan jiran, insya-Allah jiran tu juga akan sayang kita. Sebab kasih dan sayang ni dia berbalas. Kalau memberi kita menerima. Jadi kunci dia kasih sayang, tolak ansur kan, kita prihatin, ambil berat. Kita prihatin juga kadang-kadang bila lama tak nampak satu-satu jiran ni kan, kita tanyalah ke mana, kenapa tiba-tiba kan nak pindah, kita kena tanya kenapa kan. Jadi prihatin tu sangat penting. Jadi saya rasa dia bukan isu soal orang tua ke orang muda ke, sebenarnya orang muda pun sebenarnya prihatin juga. Sebab kita dah dipupuk dari kecil kan. Orang Melayu kan dengan sifat kejiranan kan, jiran adalah keluarga dulu, satu kampung lagi kenal semua kan. Tapi
macam kat rumah flat sekarang ni sebab busy sebenarnya. Bukan kita tak mahu, tapi kita tidak ada banyak masa untuk berinteraksi, untuk berkongsi. Tapi seronoklah tengok yang kat flat tu. Betul kan? Itu memang boleh jadi teladan. Sebab macam sekolah-sekolah dulu kan dia buat ada pertandingan tingkat-tingkat lah kan. Kelas macam tu bagus juga sebenarnya. Itulah aktiviti yang boleh merapatkan hubungan silaturahim antara kejiranan. Sebab jiran ni macam saya ulang banyak kali ya, para penonton di luar sana, jiran tu anggaplah dia keluarga kita. Kita hidup dengan dia bukan sehari dua. Kita hidup dengan dia sampai bila-bila. Sampai kita mati nanti entah dia yang akan menguruskan jenazah kita di sana. Jadi sangat pentinglah. Saya ulang sekali lagi, jiran tu punca kebahagiaan hidup kita sebenarnya. Jiran tu punca kebahagiaan. Itu rasanya rumusan yang melengkapkanlah perbincangan kita pada hari ini. Itu rumusan itu sangat penting dalam hidup kita, sangat penting untuk kebahagiaan kita. Okey. Mungkin Aziz sedikitlah di penghujung perbincangan ini daripada apa yang telah pun berlaku, tentang Aziz dan juga jiran, apa yang dapat kita manfaatkan ataupun apa yang dapat kita pelajari di situ untuk kita kongsikan kepada penonton. Saya rasa kita kena betul ansur dengan jiran. Sangat penting untuk mendapatkan kebahagiaan macam yang Prof cakap tadi. Okey, nampak sinar kebahagiaan tu. Lebar dah, alhamdulillah. Mungkin selepas ni Aziz dah mula masak hantar ke jiran-jiran semua kan. Baru saya kenal. Okey, itu antara sikit sebanyak. Boleh. Sikit sebanyak perkongsian cerita. Betul Prof. Dan mungkin inputnya sebenarnya kita sebenarnya tak sedar kan, sebenarnya kita ni jiran yang macam biasa-biasa ke, kita sangat akrab dan sebagainya. Hari ini kita dah buat pencerahan. Harapnya esoknya kita ada hari barulah untuk kita lebih bertegur sapa kan, kita mengenali jiran kita. Sempat untuk kita berkenalan dengan jiran-jiran kita. Kadang-kadang kat pejabat pun jiran meja depan pun kita tak kenal. Okey, berlaku kita nak berehat dahulu. Semoga apa yang kita kongsikan pada hari ini dapat memberi manfaat yang berguna, bukan sahaja untuk kami tetapi juga untuk anda penonton wanita hari ini. Selepas ini akan ada banyak lagi pengisian-pengisian yang terus kami kongsikan bersama dengan anda. Terus bersama kami. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Terima kasih masih lagi setia bersama kami di Wanita Hari ini. Okey, kita nak kongsikan dengan para penonton semua. Ini adalah satu kreativiti yang mungkin dah lama kita tak bawakan. Kita nak bawakan seni telepuk dan bersama kita hari ini ada dua orang yang sangat-sangat mahir berkenaan dengan seni telepuk ini. Kita bersama di sebelah saya Encik Muhammad Heri Mansor dan juga Puan Nur Fatimah Muhammad Rashidi. Sedundun. Oh, sedundun. Memang plan Okey, kita bercakap mengenai seni telepuk ini. Mungkin Encik Herin ke Puan Fatimah yang nak kongsikan cerita di sebalik ataupun sejarah berkenaan secara ringkasnya. Okey, seni telepuk ni adalah pakaian istana dululah. Okey. Jadi daripada persalinan baik raja lelaki ataupun perempuan. Yang inilah kalau kita nampak kan. Ini. Tapi dia berbeza dengan yang macam songkit yang kita nampak tu kan. Sebab tekniknya ke ataupun sebab dia punya bahan yang digunakan tu? Okey, untuk daripada segi fabrik tu boleh juga kain tenun, boleh juga songkit, boleh juga kain lima. Jadi semua tu perlu digerus. Gerus tu satu teknik. Gerus tu bagaimana? Term-term baru yang kita belajar hari ni. Gerus ni dia menggunakan lilin, lilin lebah. Lepas tu kita akan gosok. Ini adalah siput gerus lah. Kalau zaman-zaman dulu kan, kalau kita letak kat kuku, siput-siput kan kilat. Sama teknik dia. Okey, saya akan dapatkan siput tu lepas ni. Okey, kita nak tanya juga dekat Puan Fatimah. Itu apa yang kita tengah lakukan? Tekniknya? Tekniknya. Telepuk lah jadinya. Dia tengah kita menghasilkan telepuk. Saya ke sana sekejap lah. Pertamanya kita perlu ada gam ni. Gam ni kita masak sendiri. Okey, kemudian kita akan... Oh, memang tekniknya kita... Ya, inilah dipanggil telepuk tu, proses telepuk. Gam ini adalah gam yang biasa, tapi ini yang dihasilkan sendiri. Tapi boleh ke gam-gam yang biasa tu, Puan Fatimah? Tak boleh, tak sesuai. Tak boleh Untuk kita kekalkan keaslian dia, teknik ini kita kena pakai buat gam, sendiri. Masak sendiri. Okey. Begitu. Jadinya kalau dia dah melekat di tangan ni, senang untuk kita nak basuh ke bagaimana? Kita akan tunggu sebentar. Tadi saya dah buat lapisan pertama, ni lapisan kedua. Okey. Jadi kita akan chop. Oh, menarik ni. Dia macam perlukan fokus. Fokus betul. Kalau tak tenang memang tak boleh buat. Dia selalu kalau tak tenang tak jadi. Tiba-tiba studio ni pun jadi tenang je. Harapnya menjadi, insya-Allah. Okey, lepas kita dah ambil gam tu, kita pastikan dia rata. Baik. Semua permukaan kena. Kemudian kita akan cap di kain kita. Permukaan kain lah. Tak sabar nak tengok hasilnya.
Okey, yang itu apa tu? Ini adalah perada emas. Perada emas. Kertas emas daripada emas asal diketuk-ketuk jadi senipis kertas lah. Kalau boleh kita tunjukkan sekejap di kameranya. Ni. Maksudnya kalau macam ini adalah fabrik yang kita hasilkan, kita nak menghasilkan di kain-kain baju raya kita ke semua boleh ke? Boleh. Apa-apa kain semua boleh. Tapi syarat ni mesti kena gerus. Kena gosok dulu. Kena gosok. Okay, saya dah faham dah sikit-sikit tu. Okey. Kita nak tengok hasilnya. Tadi kita dah chop kan. Kita dah ambil salutkan dengan gam. Lepas tu kita chopkan. Kita lekatkan di permukaan kain. Wow. Cuma yang ini kita kena tunggu dia kering. Berapa lama tu? Saya dalam 5 minit. Tak, 3. Sekejap je. Yang ini saya dah buat tadi. Jadi kita tengok hasilnya. Jadi kita gunakan sarang yang ini. Tapi betul lah dia punya cara pembuatan dia sangat teliti. Alah, ini saya tak tahan ni. Terharu saya tengok. Buat khas tu. Ini sahabat saya okey tadi. Wanita hari ini WHI. Okey, kita nak tengok hasilnya. Bismillahirrahmanirrahim. Harap-haraplah menjadi ya. InsyaAllah. Okey. Dan bagaimana sebenarnya kata sejauh mana seni ini hingga ke tahap sekarang ni diperluaskan untuk generasi muda atau tidak, Cik Aaron? Kena diperluaskan. Macam kami pun daripada satu kelompok yang tengah belajar lah, dan menghasilkan beberapa barang lah. Jadi macam ni dalam bentuk tanjak. Yang ini memang buat daripada betul. Ni kain tu. Kainnya. Lepas tu kita telepuk dan kita karang lah. Ini tanjak Selangor. Yang ini selendang. Okey. Selendang perempuan. Tapi saya sukalah dia punya fabriknya. Macam ni selendang lah. Okey, ini adalah selendang. Okey, apa agaknya cabaran untuk kita nak menghasilkan teknik telepuk ni? Nombor 1, suasana lah. Macam ni, kalau dia tengah buat. Kita tak boleh kacau lah Puan Fatimah kat situ kan? Nafas pun, sebab dia terlalu halus. Terlalu... Dia... itu bukan seni untuk saya. Kalau kita tengah buat bernafas, pun dia akan pergi sebab dia memang emas. Betul. Kan? Jadi itu satu cabaran. Nombor lagi satu cuaca. Maknanya kalau kita buat dalam macam ni, aircon okeylah. Tapi aircon pun tak boleh yang macam direct. Dia akan terbang. Betul, dia sangat halus dan sangat sensitif. Okey, maksudnya ni kalau adalah seni ni kita kena ada bilik sendiri, kita usahakan betul. Sendirian berhad. Okey, faham. Macam ni pun buat tenang, tanpa orang kacau. Tapi saya pun ada kacau sikit-sikit. Okey, mungkinlah kan penonton pernah juga orang kata mencuburi teknik ataupun seni telepuk ini, mereka nak belajar sekali lagi, nak orang kata asah lagi bakat kan. Mungkin ini juga satu terapi. Kalau tadi kita tahu kena tenang dan sebagainya. Betul. Bagaimana untuk mereka nak mempelajarinya? Kami boleh follow ada IG Seni Telepuk. Okey. Dan di situ kami bersama-sama dengan Langkah Sukan Movement untuk ada kelas-kelas yang diadakan lah untuk melahirkan lebih ramai penelepuk di Malaysia. Okey. Kita panggil penelepuk. Penelepuk untuk menghasilkan seni telepuk. Okey, kejap lagi di hujung siaran kita akan kongsikan hasil yang disediakan Puan Fatimah. Tapi hari ini kita nak bawakan anda satu persembahan terlebih dahulu. Kita nak bersama dengan Adioso. Jom kita dengarkan persembahannya. Jadi salah sangka saat yang lain, coba mendekati diri aku. Kamu cemburu melulu padaku dengan lirikan mata yang menusuk. Tenanglah sayang, jangan marah-marah. Mereka cuma teman biasa saja. Jangan kau ragu tulus hatiku. Jangan bikin pusing kepala. Tiada dua atau tiga pengganti dirimu. Dijamin 100% setiaku sayang. Cintaku bukan palsu, cintaku untuk kamu. Di dalam hati ini hanya terukir namamu. Cintaku perlu kamu.
setiaku sayang. Cintaku bukan palsu, cintaku untuk kamu. Di dalam hati ini hanya terukir namamu. Cintaku perlu kamu, cintaku ingin dicintaimu. Kerana diri ini telah jatuh hati. Cintaku bukan palsu, cintaku ingin dicintaimu. Kerana diri ini telah jatuh hati padamu. Cintaku perlu kamu, cintaku ingin dicintaimu. Kerana diri ini telah jatuh hati padamu. Setiaku 100%. Yep. Di mana agaknya 100% setia tu? Okey, Andy, mungkin ada penonton-penonton yang baru mengenali Andy. Mungkin bolehlah kongsikan siapa Andy Oso ni. Okey, nama saya Andika bin Zulkifli, tapi nama setia saya Andy Oso. Dan kenapa nama saya Andika? Ibu saya orang Indonesia. Okey. Baik. Okey, kita bercakap mengenai Setiaku 100%. Okey, betul. Siapa agaknya di sebalik lagu ini? Ke memang idea asal daripada Andy sendiri? Oh tak, lagu ni dikompos oleh Naik Saidin. Saya sebagai penyanyi je saja. Okey, baik. Macam mana agaknya single pertama Ya, betul. Muda lagi awak Bagaimana agaknya pengalaman untuk Setiaku 100% ni? Okey, semuanya berjalan dengan lancar sebab dengan bantuan tim awal muzik dan sokongan kawan-kawan, saya dapat memastikan single pertama saya lah. Okey, so lepas ni adalah single kedua ke? InsyaAllah. Bagaimana? Nak mencuburi lakonan ke apa perancangan Andy sendiri? Okey, sekarang saya masih belajar di UiTM Rembau. Jadi saya akan habiskan dan tamatkan pembelajaran saya. Dan masa yang sama saya akan teruskan dalam karya muzik ni. Okey, belajar pun dalam muzik? Tak, belajar saya business management. Oh, wow. Okey. Baik. Dan kalau mungkin juga kita nak kongsikan muzik videonya, ceritakanlah sikit antara proses ataupun ini siapa ni? Okey, muzik video ni di shoot dekat UKM. Okey. Sebab kenapa saya pilih UKM? UKM ni salah satu universiti idaman saya lah. Tapi awak masuk UiTM? InsyaAllah lah nanti. Degree kan? Ya. Okey, ada orang kata jangkaan ataupun mungkin misi Andy sendiri dalam industri seni ni. Okey, misi saya akan terus bekerja dalam muzik. Kalau ada laluan untuk berlakon, saya akan mencuba dalam bidang lakonan juga. Okey, hosting boleh cuba. Mungkinlah kan. Kita orang kata bebas untuk mencuba apa sahaja. Ya, dan apa pula orang kata bercakap mengenai Setiaku 100% ni, di sebalik lagu ini berkenaan dengan apa, Andy? Okey, lagu ni sebenarnya ingin meyakinkan wanita bahawa seorang lelaki ni dia seorang yang setia pada pasangannya. Ya ke? Betul. Okey, baik. Setiaku 100%. Kalau mereka nak dengarkan, di mana agaknya platformnya? Okey, semua orang boleh mendengarkan lagu Setiaku 100% di semua digital platform anda. Dan juga Instagram Andy Oso kalau nak dikongsikan? Okey, Instagram dan TikTok Andy Oso. Sama juga, TikTok Andy Oso dan Instagram pun Andy Oso. So Andy aktif di TikTok? Saya aktif di dua-dua media sosial. Okey, jadi kalau anda mungkin nak dengarkan lagu terbaru karya nyanyian daripada Andy Oso, boleh terus pergi ke platform dikongsikan. Kita ada banyak lagi perkongsian selepas ini, tapi kita nak berhenti rehat seketika, kembali bergabung bersama Fiza selepas ini. Anda jangan ke mana-mana. Okey, Andy. Thank you. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Kembali bersama kami di Wanita hari ini. Seperti yang telah pun kami janjikan dari awal tadi kan. Kita ada teka-teki kan. Kita bagi teka-teki, teka-teku. Okay. Teka-teki kita adalah haiwan apa yang ada dua huruf. Ni nak mengajuk ni. Kita minta tolong penonton kita. Semua orang give up Kenapa Mudah sangat give up. Okey, saya ada juga jawapan-jawapannya tapi serem pula kalau nak kongsikan. Jangan. Itu tak boleh kongsikan. Sebenarnya saya pun tak tahu jawapannya. Betul, kita dua tak tahu. Kita nak dengarkan jawapannya. Tengok jawapannya. Kita saksikan. Apa dia tu? Jawapan... Apa tu?
betul lah. Kakak saya jawab. Oh, jawapan you dan G dan P. Dan juga Panda. Wow. Okey. Baguslah. Saya faham. Okey. Dah pukul 12 ni kan? Macam apa juga soalan ni saya selalu tak sebelum bergabung. Okey. Okey. Itu tentang teka-teki kita pada hari ini. Tapi di kesempatan waktu yang berbaki lebih kurang 2 minit ni Fatin. Mungkin ada komen-komen lain yang nak dibacakan. Jom kita bacakanlah sedikit sebanyak yang dihantar daripada Lin Zack Abidin. Alhamdulillah jiran kami semua baik-baik. Selalu tolong bagi makan rabbit. Kami tak ada. Selalu ajak makan-makan, masak, shell out dan bersukan, main badminton sama-sama kan. Dia siap tag lagi jiran dia. Suhada Hamidi. Inilah orang kata kejiranan yang macam mengeratkan lagi silaturahim. Ini pula daripada Kamisah Ahmad Misha Ahmad. Alhamdulillah mana-mana saya duduk dapat jiran yang baik. Tak kira India ke China ke. Sekarang jiran saya banyak membantu. Wah, seronok nyawa. Alhamdulillah. Saya pun setuju juga dengan komen yang terakhir tu. Sebab kawasan kejiranan di Klang saya ni memang kita ada pelbagai kaum dan berbangsa. Kanan kiri tu banyak juga jiran yang berbangsa Cina. Tapi kita sangat-sangat muafakat kalau hari raya, bukan saja hari raya sebenarnya, kebanyakan masa most of the time tu memang sering kali bertanya khabar dan sebagainya. Memang kami rapat nama serang. Kadang-kadang kalau jiran ni kita sakit kepala pun dia yang hantarkan ubat. Kan? Betul. Samalah esok kita pun nak bawakan topik sakit kepala jangan ambil mudah. Tahu-tahu ada benda lain yang sebenarnya kita hidapi kan berkenaan dengan sakit kepala ni. Okey. Esok kami nak bawakan kepada anda topik yang sering kali diambil remeh dan juga mudah oleh kalangan masyarakat. Itu tentang sakit kepala ini. Anda boleh terus nantikan perkongsian bersama kami di WHI TV3. Terus jaga diri anda. Assalamualaikum. Bye. Cekal hati dia tabah berani pendidik puteri dalam hal jati diri dia permaisuri kepada si suami kepada anaknya dia ratu di hati tunggak keluarga kalau bukan dia siapa lagi. Wanita hari ini bijak mengatur mengurus mata wataknya usahawati ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya dihormati, disayangi, disanjungi. Dia usahawati aliran masa kini dia penyambung warisan Sri Kandi dia lemah lembut baik budi pekerti tapi cekal hati dia tambah berani pendidik.